wah, seronoknya bercuti. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Irfan Syahmi, di seorang direktivi KPM untuk slot pentaksiran psikometrik di mana kita akan membantu murid-murid memberikan pencerahan tentang apa yang terbaik untuk mereka di tingkatan 4 dan bagaimana untuk mereka membina kejayaan mereka di masa hadapan nanti. Dan kita akan bawakan tentang topik inventari kecerdasan pelbagai naturalis dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Siapakah beliau? Jom kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani Irfan hari ini. Kita persilakan Cikgu Hasrul Aisyah bin Muhammad dari SMK Engku Hussein Semenyai Selangor. Macam pernah jumpa. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Irfan sihat Irfan? Alhamdulillah, terima kasih kerana setia bersama Irfan. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa Isyarat Irfan perkenalkan, Cikgu Nur Hayati Zakaria dari SK Pendidikan Khas Taiping, Perak. Cikgu, apa khabar? Baik, terima kasih kerana bersama kami untuk slot pentaksiran psikometrik membincangkan tentang inventari kecerdasan pelbagai naturalis. Baik Cikgu, kalau Cikgu dah bersedia, jom kita mula. Okey Irfan, sebelum kita start, sebelum kita mula ya. Cikgu nak tanya, Irfan suka tak melancong? Suka Cikgu, Irfan suka pergi pulau sebenarnya. Oh, samalah tu. Sama. Biasanya Irfan kalau balik daripada melancong tu, apa yang Irfan akan share dengan kawan? Yang paling penting, Irfan akan tunjuk gambar, Cikgu. Gambar tentang cantiknya pemandangan, air laut yang jernih, ada macam-macam hidupan laut. Itu yang Irfan akan share. Oh, kebanyakan orang macam tu kan? Betul lah tu. Tapi Irfan tahu tak, ada segolongan insan yang dia takkan cerita tentang kecantikan, Irfan. Oh, habis tu dia cerita tentang apa, Cikgu? Tapi dia ceritakan tentang bagaimana persekitaran terhakis, tengok laut tercemar, tengok tempat ikan dah hampir pupus. Dia lebih kepada melihat kemusnahan alam. Kemusnahan alam. Akibat daripada perbuatan manusia sendiri. Baik. So, itulah sebenarnya apa yang kita nak share pada hari ini, iaitu inventari kecerdasan pelbagai naturalis. Baik. So, kita teruskan kepada maksud di sebalik inventari kecerdasan naturalis. Baik. Untuk memulakannya, cikgu suka tunjukkan kata kunci. Kata kunci. Baik. Kali ini juga apa kata kuncinya? Okey, kata kunci untuk naturalis ialah kehidupan. So, apa sahaja yang dipersembahkan mesti berkaitan dengan kehidupan. Okey, baik. So, yang pertamanya, seorang yang naturalis ni adalah seorang yang pencinta alam. Dia dapat mengenali, mengklasifikasi flora, fauna dan juga batu-batuan yang ada di Malaysia. Dan seterusnya, dia lebih kepada gemar kepada aktiviti di luar. Tidak suka berada dalam bilik. Lepas tu dia suka mendengar bunyi-bunyi alam. Itu akan menenangkan dia. Seterusnya, dia sangat sensitif kepada alam. Seperti mana yang saya ceritakan tadi. Bila dia pergi jalan-jalan, dia akan tengok apa yang dah jadi kepada alam. Dia akan cuba untuk hubung kaitkan apa yang ada. Baik Cikgu, itu maksud naturalis Cikgu. Ya, betul. Kita boleh lihat di mana mereka ini akan melihat sekeliling, persekitaran untuk melihat apa sebenarnya perbuatan manusia yang telah memusnahkan alam. Ya, betul. Cikgu, saya nak tanya juga, Cikgu boleh kongsikan antara ikon yang kita kenali yang mempunyai konstruk natural yang sangat tinggi. Siapa dia Cikgu? Okey, baik. Irfan kenal tak Steve Irwin? Mendiang Steve Irwin. Irfan rasa Irfan kenal, tapi mungkin Cikgu bercerita sikitlah. Itulah. Steve Irwin ataupun kita lebih kenali dia sebagai The Crocodile Hunter. Ya, betul. Beliau ni, mendiang ni sangat hebat dalam kecerdasan naturalis di mana beliau boleh kenal macam-macam jenis spesies pokok, macam-macam jenis spesies binatang. Dan boleh berkongsi. Malah Steve Irwin juga dia boleh tahu kalau binatang itu berada dalam keadaan stres, marah ataupun nak berkawan. Dia memahami. Ya, dapat memahami sekali. Itu yang bagusnya, Fat. Okey, baik. So, apa kata kalau kita teruskan dengan ciri-ciri yang perlu ada bagi individu berkecerdasan naturalis? Boleh, Fat? Boleh, Cikgu. Okey, baik. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi,
murid yang mempunyai kecerdasan naturalis ni, dia banyak menghabiskan masa di luar. Tak suka duduk dalam rumah Tak lah. suka duduk dulu. Kalau kita tengok kanak-kanak yang suka main sorok-sorok, itu tanda-tanda lah tu. Nak naturalis tu. Dia tak suka terikat dengan gadget. Tak suka dia. Dia suka bebas. Okay, yang seterusnya, kalau kita tengok aktiviti dia suka berkelah, berkemah, macam tu. Okay, yang kedua, dia suka memerhati tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Jadi kalau kita tengok murid-murid kat sekolah, suka pergi kebun, suka pergi tengok taman bunga. Kalau ada kat situ bela burung, bela ikan, dia suka pergi main kat situ. Itu ciri-ciri dia tu. Okay, seterusnya, mengumpul batu-batuan, daun dan bunga. Ini jaranglah kita nak jumpa, tapi Betul. ada. Ada, cikgu. Ada. Dan seterusnya, memelihara binatang. Ini biasa. Menanam pokok. Dekat rumah ada bela kucing, bela burung kan. Yeah. Seterusnya, dia dapat mengesan pertalian antara alam semula jadi. Maksudnya, cikgu? Pentingnya Tumbuhan. Ada tumbuhan, binatang boleh makan. Binatang pula manusia boleh Rantai makan. makanan. Rantai makanan dia boleh kaitkan. Kaitkan Dan yang pertalian, terakhirnya adalah mengklasifikasi dan mengkategorikan flora dan fauna. Bila tengok dia boleh tahu, harimau ni pemangsa, kambing ni mangsa. Kalau pokok pula ada yang berkayu, ada yang tidak berkayu, boleh makan, tak boleh makan. Gitulah. Itu maksudnya, cikgu. Ciri-ciri Kalau murid orang yang naturalis ada ni. naturalis sangat tinggi ni, mereka mempunyai minat yang mendalam terhadap alam flora dan fauna. Ya, cikgu. betul. Cikgu, saya nak tanya juga. Jadi, adakah murid yang ada konstruk naturalis yang tinggi ni tak sesuai belajar dalam kelas? Sebab mereka kan suka pengalaman di luar kelas. Betul. Tapi tidak semestinya juga lah, Fan. Sebab kalau kita tengok kan, memang sifatnya suka kat luar, tetapi terhad. Jadi, cikgu tu kena kreatif. Di dalam kelas pun cikgu tu kena kreatif dengan cara mengajar supaya pelajar-pelajar ni dia rasa bebas. Sebab mereka ni suka bebas, dia tak suka duduk. Jadi kena pelbagaikan aktiviti. Bawakan suasana itu dalam kelas, cikgu. Betul, Fan. Okey, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen ini. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam pentaksiran psikometrik selepas ini. Kembali menyaksikan pentaksiran psikometrik Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Hasrul di sini. Cikgu, kenapa tadi kita nampak ada murid yang merangkak-rangkak, berkawat kaki dalam hutan? Apa yang mereka lakukan sebenarnya? Itu merupakan aktiviti luar kelas yang sekolah saya anjurkan bagi menggalakkan murid-murid ini meningkatkan kemahiran luar bilik darjah mereka. Mendekati alam, ya, cikgu. betul. Baik, untuk segmen kali ini, apa pula perbincangan kita sebenarnya? Okey, baik Irfan. Kita akan teruskan perbincangan kita hari ini dengan interpretasi skor untuk kecerdasan naturalis. Ya. Okey. So lebih kurang dia sama juga dengan kecerdasan lain. Kecerdasan naturalis ni adalah merupakan 20 item daripada 130 item dalam IKP 2 yang perlu dijawab dalam masa 45 minit. So, pilihan jawapan adalah ya atau tidak. Ya atau tidak. Ya Itu atau sahaja, tidak cikgu. ya. So, saya bagi contoh satu soalan yang berkaitan dengan naturalis. Saya boleh memahami peta dengan baik. So, kalau pelajar tu rasa ya, dia tanda ya. Kalau dia rasa tidak, dia akan tanda tidak. Dia kena jujur, cikgu. Ya, kena jujur. Tak boleh main-main ketika menjawab. Jangan tiru, tak boleh tiru. Tak boleh tiru. Sebab saya difahamkan, cikgu, ketika mereka ingin menjawab soalan IKP ni, mereka akan diletakkan dalam kedudukan peperiksaan. Ya. Betul, cikgu? Dengan keadaan yang selesa lah kita kata. Bila selesa tu, tenang nak jawab. Tenang nak jawab. Jadi murid-murid ini disarankan untuk menjawab dengan ikhlas dan jujur. Betul, cikgu? Mengikut persepsi diri sendiri. Persepsi diri sendiri. Itu yang paling penting. Okey, baik. Okey. So, Irfan, daripada jawapan yang telah diberikan murid, kita akan jadikan dalam bentuk peratus dan kita tengok kategori-kategorinya. Okey. Sekiranya peratusan jawapan murid adalah di antara 75 hingga 100%, bermakna murid itu mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam naturalis. Kalau markahnya di antara 50 hingga 74, maka dia berada dalam stage sederhana. Dan manakala kalau markahnya 0 hingga 49%,
kecerdasan naturalis murid itu adalah rendah. So, mari kita tengok apa penerangan di sebalik kategori-kategori ini. Okey, sekiranya tinggi ya, bila murid ini mempunyai kecerdasan naturalis yang tinggi, bermakna murid ini jiwanya adalah pencinta alam. Dia sangat penyayang kepada haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dia mampu mengkategorikan flora fauna ini dengan mudah. Kita tunjuk saja gambar dia boleh sebut dah. Ini pokok sirih. Irfan tak tahu kenal ke tak pokok sirih? Saya kenal, cikgu. Kenal, Saya pecinta alam. Okey, baik. So, yang sangat pentingnya dia sangat sensitif dengan perubahan. Okey. Kalau dia tengok tiba-tiba kalau dia datang dulu hutan, tiba-tiba gondol, dia akan rasa sedih. 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 Siapa Tengok, pergi tebang hutan ni kan? Macam mana nanti burung nak duduk mana, dia akan berfikir macam tu. Itu untuk tinggi. Kalau sederhana, dia ambil tahu tentang kelestarian alam. Dia ambil tahu. Cuma dia tak serius. Dia perasan. Dia baca je lah kan. Dia tahu tapi dia tak ambil tindakan. Dia perasan, bukit tu dah gondol, mesti nak naik rumah. Tapi dia tak fikir, manalah bila tak nak pergi, dia tak sampai tahap macam tu. Okey, so dia boleh mengkategorikan flora fauna boleh juga, tapi yang biasa-biasa. Kalau kita bagi yang lain, tak dapat nak jawab. Tak dapat nak jawab. Okey. Kalau yang dalam kategori rendah, dia kurang peka kepada alam. Dia tak kisah sangat. Kita tak kenal pun tu pokok apa, itu namanya haiwan apa Dia kan? kadang-kadang tu jalan-jalan dapat pokok, pop dia patahnya. Gitu je. Tak boleh lah macam tu. Itu kategori rendah, cikgu. Rendah lah tu. Dia tak alert. Dia tak alert dengan persekitaran dan juga betul. alam flora dan fauna. Cikgu, saya nak tanya, adakah data yang diperoleh ni daripada skor ini menunjukkan ciri-ciri sebenar murid? Sebab kita lihatlah yang ini hanya satu segmen sahaja. Ya, betul. Ya, 130 soalan tadi. Bagaimana, cikgu? Okey. So jawapan dia ya atau tidak. Ya atau dua-dua ada. Antara dua, cikgu? Ya, antara dua. Dia terpulang kepada macam mana murid itu menjawab. Macam kita cakap tadi, kalau murid itu menjawab betul-betul mengikut persepsi diri dia, maka dia akan menjadi konstruk yang sebetul-betulnya diri dia. Tetapi kalau dia tidak menjawab ikut persepsi diri dia, dia akan menjadi konstruk yang bukan mewakili diri dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi pengetahuan murid tentang item yang disoal. Contoh, suka aktiviti luar. Pelajar ni, murid ni dia tak pernah ada aktiviti luar. Tapi dia cakap ya. Bila dia tengok tu seronoknya, dia pun jawab ya. Bila dia pergi, rupa-rupanya tak seronok. Dia tak suka. Jadi jawapan dia yang awal tadi dia tidak melambangkan konstruk diri dia yang sebenar lah. Jadi kena jawab dengan ikhlas dan jujur. Ingat lagi sekali, ini saranan yang terbaik daripada cikgu kepada murid-murid di luar sana untuk menjawab soalan nanti, cikgu. Ya, betul. Baik, kita nak lihat pula dari segi apakah gaya pembelajaran yang paling sesuai untuk mereka yang ada naturalis dalam diri. Untuk gaya pelajar ni, saya nak gunakan kad kata kunci juga. Silakan. Kad kata kunci untuk gaya belajar naturalis adalah maklumat. Dia mesti ada bermaklumat. Okey? So, kita tengok apa yang sesuai belajarnya. Yang pertama adalah menggunakan graf, peta, rajah, poster dan carta. Kenapa dia macam ni? Sebab dia sangat sinonim dengan gambar-gambar dan perkaitan maklumat tu, perkaitan maklumat. Dia suka sambung-sambungkan maklumat. Dia suka sambung-sambung. Okey, yang kedua membuat peta minda dan peta iting. Dia suka sebab apa tau? Dia sangat sinonim dengan warna dan bentuk. Jadi bila dia tengok peta minda tu macam-macam warna, menarik kan bagi dia. Menarik bagi dia. Lepas tu menggunakan teknologi video dan gambar. Itu orang naturalis ni dia sukalah tengok video, gambar-gambar kan. Yang seterusnya penyelidikan eksperimen. Dia suka sebab dia suka memerhati. So sesuai dengan penyelidikan eksperimen. Seterusnya lawatan sambil belajar. Kita bawa pelajar ini kita bawa murid-murid kita ni ke tempat-tempat yang mereka suka, macam zoo negara contohnya kan. Dan juga teknik eksplorasi. Ini yang kita dalam kelas tadi, guru kena kreatif, buat eksplorasi dalam kelas. Buat game station dalam kelas tu, walaupun dalam kelas, tapi boleh dilaksanakan dalam cara macam tu juga. Baik, cikgu, itu antara apa yang anda boleh buat sekiranya anda memiliki konstruk naturalis yang sangat tinggi. Dan Irfan nak tanya cikgu, dari segi peranan ibu bapa, bagaimana mereka dapat membantu murid-murid ini untuk menggelap potensi mereka untuk menjadi seorang yang paling cintakan alam sekitar? Ya, sangat cantik soalan itu. Ini biasa yang berlaku. Yang pertama, ibu bapa jangan sesekali halang anak kalau anak nak ikut aktiviti co-curriculum. Biasanya ada ibu bapa yang macam tu, tak bagi. Tak bagi, mungkin dia risau sangat kan. Betul. Tapi kita berikan ruang dan peluang kita untuk bagi mereka. peluang untuk mereka untuk explore. Yang keduanya, bawa anak-anak kita ke tempat-tempat yang macam taman bunga, zoo negara, muzium negara, tempat yang dia boleh bagi explore. mereka kenal alam flora dan fauna. Yang seterusnya, yang ketiga ni sangat penting. Ya. Sediakan alat-alat peralatan yang secukupnya. Contohnya cikgu? Macam pen tu biar berwarna-warni.
Alat tulis kena lengkap. Sebab dia suka buat peta minda. Jadi peta minda dia nak warna-warni. Kalau tak cukup alat tu macam tersangkut lah. Tersangkut. Dia pun tak seronok nak buat dia kerja pun tak kan. seronok nak buat kerja. Sebab Irfan ikut pengalaman saya lah cikgu. Saya ada kawan saya ni, macam saya lelaki cikgu kan. Ya. Lelaki ni kalau boleh dia simple je. Maksudnya kalau pen biru satu, Ya. hitam cukup. Ya, Tapi kawan perempuan saya cikgu, dia ada 2 bekas kotak pensel yang ada macam-macam warna. Uish. Sebab macam cikgu cakap tadi lah, mungkin dia ada konstruktor yang tinggi, Ya, di mana dia betul. suka Kemungkinan. mewarnakan dia Ya. punya peta minda, maklumat dan sebagainya. Sebab dia konsep dia sama dengan alam. Alam tu berwarna-warni, cantik, dipandang. Indah Ya, belaka. betul. Baik, terima kasih Cikgu Hasrul. Okey, baik, Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Pentaksiran Psikometrik di TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Pentaksiran Psikometrik Didik TV KPM untuk topik kita kecerdasan naturalis bersama dengan Cikgu Hasrul di sini. Okey Cikgu, mungkin kita nak lihat pula kepada apakah aliran terbaik untuk mereka dan bagaimana cara yang terbaik untuk mereka mendapatkan hal tuju masa depan. Silakan. Okey, baik Wan. Kita akan teruskan kepada aliran-aliran yang bersesuaian dengan kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ni dia best sikit Wan. Ya. Kerana dia boleh masuk mana-mana aliran. Oh, mana-mana sahaja. Dia sesuai dengan mana-mana aliran. Dia ada bahagian-bahagiannya. Murid boleh masuk. Okey. So kalau kita tengok saya pecahkan kepada beberapa aliran. Yang pertamanya adalah elektif MPV. So seperti mana yang kita ketahui, pelajar-pelajar naturalis ni dia lebih dekat kepada alam, maka fokus kita lebih kepada alam lah. Pertanian dan sebagainya. So di MPV, di kolej-kolej vocational ni ada banyak. Ada landscape, ada horticulture, ada pemprosesan hasil pertanian, pelancongan, agroindustri, bioteknologi dan sebagainya. Dan seterusnya aliran STEM. Aliran STEM ni, kenapa aliran STEM ni juga boleh diceburi oleh kecerdasan naturalis? Kerana ada kejaya-kejaya di dalam untuk naturalis ni yang melibatkan perlu mahir dalam sains biologi, fizik, kimia dan sebagainya. Okey, so aliran STEM pelajar sains udin boleh, asas kelestarian boleh, pertanian boleh, sains sukan boleh. Nah, seterusnya aliran PVMB. Ini tak semua sekolah ada lah Fan. Sekolah yang menawarkan aliran tanaman dan juga aquakultur. Okay, yang seterusnya elektif kemanusiaan dan sastra iktisas. Ini untuk yang ambil pendidikan seni visual dan geografi. Baik, itu antara aliran yang terbaik untuk murid-murid naturalis. Ya, dan mungkin cikgu boleh kongsikan juga di mana mereka dah habis SPM contohnya ya, kan. Mereka nak melanjutkan pembelajaran di IPT, Institut betul. Pengajian Tinggi. Mungkin cikgu boleh terangkan antara universiti yang terbaik menawarkan kos ataupun kata pengajian yang sesuai untuk mereka. Baik. Terima kasih Wan. Seperti mana yang cikgu kongsikan tadi, kerana semua aliran adalah boleh diceburi oleh murid-murid berkecerdasan naturalis, maka memang banyaklah universiti yang tawarkan. Tapi kita fokus kepada yang besar. Yang besar, ya. Yang besar iaitu contohnya Universiti UPM. UPM, Universiti Putra Malaysia. Putra Malaysia. Universiti Putra Malaysia ni dia ada 5 fakulti yang menawarkan khas untuk murid-murid yang berkecerdasan naturalis, iaitu Fakulti Pertanian, ada 5 kursus yang ditawarkan, Fakulti Perhutanan ada 3 kursus, Fakulti Veterina 1 kursus, Fakulti Sains Makanan dan Biotek. Tapi kalau kita nak pergi kepada kursus tu, kena buat syuting lain lah ya. Episod baru je. Episod baru. Tapi itu secara ringkasnya. Ya. Maksudnya di Malaysia, memang ada banyak IPT yang menawarkan program yang bersesuaian kepada murid-murid yang ada konstruk naturalis ni. Ya, kan? betul. Ada di UiTM, UMS, UMT, UKM untuk bioteknologi dan sebagainya. Lagi. Ya, betul. Terima kasih Cikgu. Seterusnya? Alright. So seterusnya kita akan masuk pula kepada kerjaya-kerjaya yang bersesuaian. Ini selepas habis belajar lah Ya, betul. Okay. Bila dah belajar tadi kan dah habis semua, mana nak pergi? Dapat ijazah, mana nak pergi. Di sinilah sebenarnya yang kita nak sharekan kepada murid-murid. Okay, yang pertama, Practical Landscape. Kenapa Practical Landscape ni sesuai dengan naturalis? Kerana Practical Landscape ni dia tahu kefungsian alam. So dia nak tahu bila dia buat perancangan sesuatu tempat, di mana nak letak pokok,
di mana nak letak kolam. Dia faham tentang struktur tanah, dia faham tentang keperluan tanah tu kuat tak kuat, nak piling sebagainya. Di mana ada unsur air, itulah kat situ penting. Okey. Seterusnya kita tengok ahli biologi. Ahli biologi ni sebenarnya kepalanya. Betul. Di bawah tu banyak. Banyak lagi cabang-cabang ada dia. 19 cabang dalam ahli biologi, anatomi, ekologi dan sebagainya lah. Okey, seterusnya ahli zoologi. Macam yang kita kata tadi, Steve Irwin. Yeah. Inilah ahli zoologi. Actually, ahli zoologi ni pun sebenarnya di bawah kategori ahli biologi juga. Oh, okey. Salah satu cabangnya. Ya, betul. Senang cerita, ahli biologi ni saintis lah. Kalau pelajar kita nak faham lebih senang kan, saintis. So, veterinar. Veterinar ni adalah doktor haiwan lah. Betul. Yang merawat segala penyakit yang Dia datang fokus, kepada kalau haiwan. veterinar ni fokus dia kepada kesihatan haiwan. Okey. So selain daripada ini, ada lagi lah yang lain-lain juga kan. Contohnya cikgu? Ini Banyak dia. lagi sebenarnya. Ini kalau kita tunjuk kepada murid-murid, kadang-kadang dia tercengang. Apa ni? Tak faham. Ahli antropologi, ahli astronomi, ahli botani kan. Apa benda ni? Macam-macam sebutannya macam-macam kan. Cikgu, mungkin cikgu menjelaskan antropologi itu apa sebenarnya? Antropologi ni adalah kajian tentang manusia. So dia mengkaji tentang manusia. Okey. Manusia di Asia macam mana, manusia di Eropah macam mana, manusia di tempat-tempat lain. So bila dia mengkaji tentang perbezaan antara manusia itu, maka dia akan bawa satu solusi macam mana nak hidup harmoni antara perbezaan manusia. Itu maksud ilmunya. antropologi. Ya, betul. Baik, kajian tentang manusia. Ya, Ya. kajian tentang manusia. Okey, apa lagi cikgu? Ifan nampak ada dekat situ ranger hutan, Ya. pendaki hutan. Ifan pernah dengar meteorologi tak? Tahu cikgu tentang kaji cuaca? Ya, kaji cuaca. Ada tak beza dengan astronomi rasanya? Astronomi tu rasanya lah kan mengenai angkasa secara menyeluruh. Ya. Tapi kalau meteorologi ni dia lebih kepada cuaca, cikgu. Sebenarnya meteorologi ni di bawah astronomi lah. Bawah Astronomi ni lebih kepada pergerakan bintang untuk tentukan kalender. Tentukan kalender. Kalau ya. meteorologi ni untuk cuaca lah. Cuaca. Di bawah bidang Ya, itu. betul. Cikgu Ifan nak tanyalah kan. Kita dah bincang banyak mengenai aliran dan juga bagaimana dalam kerjaya mereka. Ya. Mungkin cikgu boleh kongsikan antara peranan pihak sekolah ini untuk menarik minat murid bagi memenuhi hasrat mereka sebagai murid naturalis. Okey, baik Pan. Yang pertama sekali ialah pihak sekolah perlu adakan pameran kerjaya. Kita jemput IPT, kita jemput pemain industri untuk memberikan pameran juga talk kepada murid-murid kita supaya mereka faham apa yang ada di dalam di luar sana sebenarnya yang mereka boleh masuk. Okey. Yang keduanya adalah menyediakan profil kerjaya murid. Ini kerja sekolah lah. Kita sediakan profil dan untuk kita guide murid-murid kita ini mencapai cita-cita yang mereka nak. Okey. Yang ketiganya adalah lawatan sambil belajar ke IPT. Pergi IPT. Ya, bawa IPT, bawa ke industri. Betul. Untuk mereka tengok secara langsung apa kerjaya itu sebenarnya. Baik. Dan yang terakhirnya adalah anjuran bersama. Anjuran program bersama. Bersama siapa, cikgu? Dengan sama ada dengan IBT atau pemain industri ataupun NGO. Sebagai contohnya, UKM pernah anjurkan program yang dipanggil Sustain the Nature for the Future. So dilibatkan pelajar bersama-sama. Alam Flora pun pernah ada buat program. Ada juga ya. Sustainability Hunt 2022. Baik, di situ kita melihat adanya kolaborasi Ya, betul. antara sekolah dan juga organisasi luar Ya, betul. untuk menaikkan dan meningkatkan lagi potensi murid-murid kita yang ada konstruk naturalis. Ya, betul. Terima kasih Cikgu Hasrul kerana bersama Irfan yang dikongsikan kepada kita tentang inventory kecerdasan pelbagai naturalis, dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita iaitu cikgu kita iaitu Cikgu Nurhayati Zakaria. Terima kasih cikgu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu, Ya, ya. ini lagi mana? Apa lagi, Pan? Kita dah habis syuting kan? Dah. Mancing lah. Mancing? Mancing? Saya pergi dulu. Cikgu pergi mancing. Cikgu, kejap. Ifan pun ada konstruk naturalis juga. Nak ikut boleh cikgu? Boleh. Cikgu, sini. Cikgu, kita boleh memancing dekat sini. Okey. Mana Ni cikgu. mana pot? Ini kolam pot. kita. Ini kolam ini kita. kolamnya. Wah. Kita tarik sikit cikgu. Bahayalah Pan kolam ni. Bahaya ada ular cikgu. Ada ular.